Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran tadabbur ringkas surah Al-Waqi'ah, yang mana kita akan membicarakan lanjutan nikmat-nikmat yang Allah sediakan bagi golongan kanan, yang mana golongan kanan ini setelah Allah menyebutkan tentang nikmat minuman secara umum, iaitu air, sungai dan mata air yang mengalir, maka pagi ini Allah menyambung tentang nikmat yang seterusnya, iaitu nikmat makanan. Ayat 32, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fakihatin katsirah. Wa fakihatin berarti dan buah-buahan, sifat dia, cirinya kathiratin, iaitu yang banyak. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-33. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ayat 33 ini Allah memperincikan buah-buahan yang banyak yang ada dalam syurga itu. Ciri yang pertama, la maqtu'ah, yang tidak putus-putus. Ciri yang kedua, wala mamnu'ah, dan tidak pula ada mana-mana halangan yang menghalang penghuni syurga untuk mendapatkan buah-buahan yang banyak itu. Ayat 33 ini Allah ingin memberitahu kepada kita yang pertama, yang penafian yang pertama, la maqtu'atin, yang tidak putus-putus, adalah merujuk kepada buah-buahan itu sentiasa wujud, sentiasa ada. Buah-buahan dalam syurga dia tidak terlibat dengan musim. Maknanya bila sahaja diperlukan oleh ahli syurga, maka buah itu akan sentiasa ada. Itulah maksud la maqtu'ah. Dan ahli syurga ini pula, mereka tidak ada penghalang yang nak halang buah tu untuk diambil, untuk dipetik. Kalau di dunia buah tu ada, tapi nak ambil susah. Mungkin nak kena kait, mungkin nak kena panjat, nak kena dijolok dia, kan. Tetapi di dalam syurga bukan sekadar buah itu sentiasa ada, tetapi buah itu pula senang untuk didapatkan. Ciri yang kedua, wala mamnu'atin, ini kita pernah belajar pada surah yang sebelumnya, iaitu suratul Rahman, pada ayat yang ke-54. Allah ada menyebutkan buah-buahan dalam syurga ini, wajanal jannataini, dan dia mudah untuk dipetik daripada dekat. Dalam surah Al-Haqqah ayat nombor 23, Allah mengatakan qutufuha daniyah, buahnya juga dekat untuk dipetik. Kalau masih ingat, dalam surah Al-Insan kita pernah menyebutkan, Allah kata macam mana senang nak ambil buah tu. Kalau buahnya tinggi, pokoknya tinggi, maksud macam mana buah dia? Dahan itu dia akan turun kepada penghuni syurga. Tuan-tuan tak perlu bangkit pun daripada tempat duduk itu.
Tak perlu nak berdiri nak ambil. So dahan itu akan turun. Ini disebutkan oleh Allah dalam suratul Insan ayat nombor 14. Ayat yang di hujung tu, wa dhullilat qutufuha tadhlila. Buah-buahan itu pula dipermudahkan. Macam mana buah itu tadhlila? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dahan-dahannya akan turunkan diri, dekatkan dengan penghuni syurga. Dalam tafsir Kairimul Rahman disebutkan buah itu boleh diambil dalam apa jua keadaan. Sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, sambil berbaring pun boleh. Itulah ciri-ciri buah-buahan di dalam syurga. Tidak ada sebarang kepayahan pun untuk dapatkan buah itu. Kalau buah itu berduri, Allah dah siap-siap buang durinya. Kalau buah itu ada dia punya getahnya, akan dihilangkan getahnya. Apa lagi? Semua Allah akan buat untuk penghuni syurga. Beberapa perincian. Yang pertama, dalam ayat yang kita belajar 33 tadi, kenapa Allah sebut ada dua perkara? Kenapa Allah kata buah itu dia tidak putus-putus, baru disebut tidak ada yang menghalang dia? Sebenarnya kenapa Allah sebut tidak putus-putus adalah ia nak mengukuhkan bahawasanya buah itu dia perlu ada dulu. Betul tak? Walaupun tak ada penghalang untuk dapat. Contohlah, buah itu nak makan buah durian kan, walaupun buah itu boleh senang nak ambil, tetapi kalau dia tak ada, macam mana? Jadi Allah nak kata, pak tu Allah sebut dulu, dia mesti kena ada dulu, baru sebut wala mamnu'ah. Itulah pada soalan yang pertama. Okey, buah-buahan ni kenapa kenapa tak disebut buah tu lazat ke? Kenapa disebut buah saja? Kenapa tak sebut perkataan lazat? Kerana buah ini sudah dimaklumi akan kelazatannya. Jadi bayangkan orang Arab yang susah di padang pasir nak cari kebun-kebun buah-buahan ni bukan senang. Jadi apabila Allah tawarkan syurga yang ada buah-buahan ni, bayangkan kita belajar pada ayat-ayat yang sebelum ini kan, kalau Allah sediakan buah anggur, buah itu terpaksa diimport. Tak? Jadi dalam syurga Allah berikan buah yang banyak, dan buah-buahan ini dia sebenarnya adalah simbol kepada makanan raja. Kalau ada raja-raja di dalam makanan, mesti ada buah-buahan untuk disantap, untuk dimakan. Maka Allah akan layan penghuni syurga ni umpama raja. Baik, ayat nombor 34. Mereka yang nak makan buah-buahan yang banyak tadi itu, mereka berada di tempat teduh, di bawah pohon bidara ke, pohon pisang ke, berada di pohon yang 100 tahun kalau nak lalu tak dapat lintas lagi tu. Allah Ta'ala kata mereka berada dalam keadaan seperti apa lagi? Kita baca ayat 34. Wa furushim marfu'ah. Wa furushin, dan tempat-tempat tidur. Ada yang mengatakan wa furushin tu maksudnya tempat-tempat untuk mereka duduk. Sifat dia marfu'ah, yang tinggi keadaannya. Okey, saya akan kongsikan pendapat marfu'ah ini apa. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa itu furush. Okey, furush adalah gandaan banyak bagi kalimah firash. Banyak firash disebut furush. Jadi furush ini adalah merujuk kepada sesuatu
yang dihamparkan. Jadi furush ini, ahli syurga ni dia takkan duduk tanpa ada pelapik dia. Kalau duduk kat rumah tu, kat kursi, kat sofa tu dia letak apa? Allah takkan bagi ada mana-mana yang menyakitkan penghuni syurga, maka Allah akan letak pelapik, Allah akan hamparkan. Ialah raja lalu pun nak dihamparkan apa? Pemaidani kuning kan. Lepas tu tuan-tuan dihamparkan pemaidani hijau contoh. Diletakkan pemaidani. Jadi firash ini kata para ulama sesuatu yang dihamparkan. Dihamparkan itu boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Nak duduk pun boleh, nak tidur di atasnya pun boleh, nak digunakan bersandar pun boleh. Maka dia dipanggil firash. Tapi sifat firash tadi apa? Marfu'ah, yang tinggi. Baik. Untuk lengkapkan lagi perbahasan furush itu apa, maka kita kena cari ayat-ayat dalam surah lain yang Allah ada menyebut tentang furush ini. Selepas kita cari ayat-ayat lain dalam surah lain, maka kita akan dapat beberapa penambahan maklumat sifat furush itu bagaimana. Baik. Ada satu ayat lain, iaitu dalam suratul Rahman. Kita pernah belajar ayat nombor 54, yang Allah mengatakan muttaki'ina ala furushin. Jumpa perkataan furush? Muttaki'ina ala furushin. Dekat ayat ini Allah ada ceritakan furush itu dibuat daripada apa? Batainuha min istabraq, yang lapisan-lapisan dalamnya diperbuat daripada sutera halus. So dia punya pemaidani itu empuk, lembut, tebal. Dia dibuat daripada sutera tebal. Rupa-rupanya yang kita bincang sebelum ni, duduk dekat teduhan pokok pisang ke, bawah pohon bidara tu ke, bersama pasangan tu, rupa-rupanya kita bukan duduk di bawah terus, kita duduk di atas permaidani daripada sutera tebal. Maka duduk di atas itu, nak makan buah, buah itu akan tunduk kan. Mungkin duduk bersandar dan sebagainya. Okey, kita tambah lagi maklumat. Apa maksud marfu'ah pada ayat 34 tadi tu? Ada 3 pandangan, ada 3 perincian. Ada yang mengatakan marfu'atin pada ayat 34 tu maksudnya sebahagian dia berada di atas sebahagian yang lain. Maksudnya apa? Berlapis-lapis, tebal dia, empuk dia. Kemudian Allah nak cerita sudut kualitinya, dan marfu'atin juga bermaksud Allah tinggikan dia. Bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. So ni kedai-kedai yang jual kapet-kapet pemaidani ni, dia boleh guna ayat ni lah. Tu dipanggil furush kan. Kapet mahal tak? Pemaidani mahal tak? Mahal. Jadi orang kaya-kaya macam tuan-tuan ni lah, senang je nak order kan. Kan kalau ada pemaidani kan nampak macam dia punya apa, VIP dia sikit tu kan, nampak macam elegan dia sikit tu. Macam tu. So bayangkan penghuni syurga, tapi duduk bawah pokok pisang. Betul tak? Tuan-tuan jangan faham pokok pisang tu macam pokok pisang tempat kita tu. Pemaidani tu nanti kita akan kata memang high quality apa furushin itu. Okey, itu penerangan yang sekadar para ulama ulas. Pada hakikatnya Allah merahsiakan hakikat sebenar-benarnya. Zat. So tuan-tuan duduk bersila tu okey kan? Macam pemaidani nak kena tukar ni kapet ni. Kan? Wah, betul tak? Okey, contohlah nak merasai nikmat,
syurga. Okey, dah duduk dekat perbandani yang empuk, dibuat berlapis-lapis daripada sutera yang halus, betul tak? Nak duduk dengan siapa? Pasangan tu dah betul lah, kita tahu pasangan tu. Jadi Allah ni nak cerita punya seronok duduk di bawah teduhan naungan tu. Allah ceritakan lagi ia akan teman penghuni syurga ni, ciri dia macam mana. Okey, mari kita baca ayat nombor 35. Ni Allah cerita peneman ni pula. Bayangkan tuan-puan, walaupun kita duduk dekat sofa yang empuk, pemandangan yang hebat, tapi kalau duduk seorang-seorang termenung juga, betul tak? Ni Allah nak cerita ni punya nikmat dalam syurga, boleh duduk bersantai, berehat. Allah cerita nikmat pendamping tu lagi. Kita tak jumpa lagi nikmat pendamping sebelum ni. Cuma saya ada sentuh lah hari yang sebelum tu. Duduk dengan siapa? Kita kata duduk dengan pasangan-pasangan. Kali ini sebenarnya pada ayat ini Allah nak cerita, tapi Allah perincikan pasangan tu ia akan teman kita duduk di bawah teduhan itu. Ciri dia bagaimana? Okey, ada 4 ciri. Ciri pertama Allah Ta'ala kata, kita baca ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a. Macam tak semangat dia. Ikut lagu Bayati. Inna, sesungguhnya. Allah ni nak menegaskan, Allah tak akan bagi ada kesunyian, Allah akan bagi hiburan. Maka hiburan yang sepatutnya dimiliki ada peneman dia. So Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami ansha'nahun, akan menciptakan untuk mereka itu insya'a, dengan ciptaan yang istimewa. Cuma para ulama bincang, hunna dekat ayat tu siapa dia? Oh, cepat je bila dari. Ada 2 pentafsiran, kata Imam Tabari. Ada yang kata ia merujuk kepada bidadari, dan ada juga yang mengatakan ia juga merujuk kepada perempuan-perempuan di dunia. Maksudnya isteri kepada para penghuni syurga. Jadi isteri-isteri yang ikut suami masuk syurga sama-sama, dia akan menjadi ratu. Bayangkan. Kena cerita juga ni ratu ni. Bukan nasyid bidadari je dah berapa siri dah. Kan kami ni nak letak kat mana? Jangan bimbang, ia termasuk di dalam ayat yang kita sedang baca ni. Okey. Ibu-ibu ingat mudah je. Kalau bidadari itu umpama mutiara, umpama permata, maka kata para ulama, bidadari ni makhluk yang khusus Allah sediakan di dalam syurga untuk memberi khidmat. Bayangkan kalau yang Allah masukkan itu ke dalam syurga, dia akan dilayan, tentulah ratu itu lebih, tentulah yang dilayan itu lebih cantik. Berbeza ya, pelayan dengan yang dilayani. Kalau pelayan itu sudah indah, maka yang dilayani itu lebih indah. Jadi jangan bimbang ya ibu-ibu. Okey. Ayat ini seperti mana kata Ibnul Qayyim dalam satu buku Hadil al-Arwah ilal Biladil Afrah, menyebutkan ayat ini merangkumi dua-dua makna. Merujuk kepada bidadari, juga merujuk kepada perempuan-perempuan yang akan masuk ke dalam syurga. Okey, apa maksud insya'a tu? Allah akan jadikan manusia yang sangat berbeza. Dalam syurga,
Perempuan-perempuan yang masuk dalam syurga, dia akan nampak perubahan yang sangat ketara Allah boleh buat pada perempuan tu. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi perincian dia. Baik, kita tengok ayat nombor 36. Ciri kedua apa? Apa di antara ciri istimewanya? Faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan mereka itu, bidadari ke, isteri-isteri ke, yang dari penghuni syurga itu, abkara, sentiasa dara. Macam tu Allah akan buat sampai bila-bila, sentiasa. Okey, sebenarnya kita pernah belajar keterangan ayat 36 ni, maknanya seperti mana dalam suratul Rahman ayat nombor 56 sebelum ini. Jadi apa lagi ciri-ciri pasangan dalam syurga tu, peneman tu? Kita kena sambung minggu depan. Ada dua lagi ciri dia. Selain daripada mereka istimewa, sentiasa seperti anak dara yang masih muda, apa lagi? Datang masjid minggu depan, subuh kita sambung lagi. Sebab tu selamat juga tak bagi nota ni, sebab dia nak tengok apa lagi ni. Kalau bagi nota kan dia baca, tak datang lah. Taklah macam tu InsyaAllah kita sambung minggu depan, sebab kita dah 21 minit. Mohon maaf lebih 1 minit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lagi bagus nampak. Kita datang. Tiga datang lagi bagus. Malam ni semua mimpi indah. Ha?